Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. So, jika audio jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya dan share ramai-ramai ya, shadow ban yang sentiasa berterusan. Dan juga sertai Telegram saya, Regi Jesse Ritaudin. Jangan lupa sertai ya, Telegram saya, Regi Jesse Ritaudin. Hari ini saya nak ulas sedikit lanjut berkenaan dengan ura-ura Najib telah diampunkan. So, semalam atau 2 hari yang lepas, saya lupa, saya ada buat satu ulasan. Anda boleh scroll dan rujuk kepada ulasan itu. Ke ulasan itulah. Kemudian ada perkembangan terkini. Media antarabangsa CNA melaporkan, memetik sumber dari Singapura, tak silap saya, yang melaporkan bahawasanya Najib telah mendapat pengampunan. Bagaimanapun pengampunan itu adalah bagi mengurangkan tempoh hukuman daripada 12 tahun kepada 6 tahun. Okay. So benar atau tidak, itu saya tidak tahu, tetapi itulah laporannya. Dan saya pun dah jelaskan dalam live sebelum ini, kuasa budi bicara mutlak agung dalam hal-hal berkait pengampunan. Jadi anda rujuk. Mungkin saya akan buat satu video berasingan untuk menjelaskan hal kuasa budi bicara itu. Atau mungkin saya akan buat satu sesi sekali lagi bersama Peguam Hanif Katri. Kena tanya dia dulu dan kemudian kita bincangkan benda tu. Tetapi secara ringkas, apabila petisyen pengampunan disampaikan kepada lembaga pengampunan tidak semestinya serta-merta perlu mempertimbangkan petisyen tersebut bila bermesyuarat. Tetapi kita difahamkan bahawa lembaga pengampunan memang telah mempertimbangkan petisyen pengampunan Najib. So Najib ada serahlah petisyen pengampunan, sama ada Najib atau peguam dia atau ahli keluarga dia, boleh serah petisyen pengampunan. Dan lembaga pengampunan yang terdiri antara lain oleh ada peguam negara dan juga Menteri Wilayah Persekutuan, dan nampaknya telah membuat satu keputusan. Okey. So, kalau kita berdasarkan laporan itu, maknanya lembaga pengampunan berpendapat Najib harus diampunkan. So, kemudian lembaga pengampunan akan menasihati Yang di-Pertuan Agong. Di situ anda perlu faham bahawa bukannya anda perlu meneliti Perlembagaan Persekutuan dengan cukup mendalam untuk mendapat tahu bahawa Yang di-Pertuan Agong tidak semestinya menerima nasihat lembaga pengampunan. Walau bagaimanapun, atau contohnya lembaga pengampunan kata Najib perlu diampunkan, Yang di-Pertuan Agong boleh mengambil tempoh masa yang tidak terhingga untuk menentukan perlu diampunkan atau tidak. Boleh jadi Yang di-Pertuan Agong mengambil tempoh yang terlalu lama sehingga tamat hukuman yang ditetapkan oleh mahkamah. So tidak ada had masa. So kalau ada kebenaran dalam laporan media tersebut di CNA ni, maka nampaknya lembaga pengampunan telah menasihati Yang di-Pertuan Agong agar Najib diampunkan. Dan kalau laporan itu benar, Yang di-Pertuan Agong telah memilih untuk mengurangkan tempoh hukuman. Sebab tuanku boleh tangguh perhukuman, kurangkan tempoh hukuman, ada macam dan juga boleh ampunkan teruslah. Maknanya Najib boleh keluar. So kalau laporan itu benar, maknanya tuanku telah ataupun Al-Sultan Abdullah telah kurangkan tempoh selama 6 tahun. So sekali lagi, ini bersandar kepada andaian bahawa laporan itu benar. Benar atau tidak, anda perlu pergi tanyalah pemberita-pemberita tersebut, wartawan tersebut, penulis tersebut. So di sini saya hendak jelaskan dari sudut politik satu perkara berdasarkan bacaan saya, bacaan politik saya,
apa yang akan terjadi sekiranya benar laporan itu. So kita anggap laporan itu benar. So Najib diampunkan, tempoh hukuman dia dikurangkan 6 tahun. So Najib masuk penjara dah setahun lebih. Jika berkelakuan baik, tempoh 6 tahun itu akan berkurang sehingga kan Najib boleh keluar pada 2026. Maknanya 2 tahun lagi. Sekarang dah masuk 2024, 2026 Najib keluar sebelum pilihan raya umum ke-16. Now, Najib berdepan dengan kes 1MDB dan juga kes lain lah. Ya, ada kes lain di mahkamah. Sekiranya kes, dan saya percaya kes-kes itu tidak akan selesai, dia akan melangkaui PRU 16 sebab kerumitan kes, dan kemudian boleh masuk rayuan dan boleh masuk rayuan ke peringkat Mahkamah Persekutuan jika Najib gagal di peringkat rayuan. Ini saya buat andaian Najib akan kalah di peringkat Mahkamah Tinggi. Kalau Najib menang di peringkat Mahkamah Tinggi, tak timbullah soal Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan. So jika Najib kalah di peringkat Mahkamah Tinggi, maka ianya masuk rayuan dan kemudian boleh rayu lagi di peringkat Mahkamah Persekutuan, dan begitu juga dengan kes lain. So dia tidak akan tamat sebelum PRU 16. Dalam suasana ini, jika Najib keluar, dan kalau kita tengok kegagalan pembangkang ni disebabkan 2-3 orang dalam bersatu, ya, yang sebenarnya MP-MP ni dengan mudah boleh runtuhkan kerajaan, tetapi disebabkan 2-3 MP ni dah timbul kecelaruan. Okey, disebabkan semua ni lah, kegagalan inilah, maka pada PRU 16 saya tidak syak lagi Najib dan mana-mana kumpulan yang Najib endorse, maknanya Najib beri what they call blessing. Najib kata saya bersama kumpulan ini, ya. Mana-mana yang Najib terajui secara langsung atau tidak langsung akan menang PRU 16 dengan jumlah pegangan kerusi terbanyak, melainkan Najib bersama Pakatan Harapan. Jika Najib bersama Pakatan Harapan, semua jadi dalca, Najib akan tenggelam. Tetapi jika Najib menjarakkan diri dari Pakatan Harapan, mana-mana kumpulan yang Najib terajui secara langsung atau tidak langsung akan menang, dan saya tidak syak lagi Najib akan kembali sebagai Perdana Menteri selepas PRU 16. Ini disebabkan apa yang telah berlaku, ya. Sekarang ni ada bukti majoriti berpihak kepada orang lain. Ada. Tetapi anda lihat sampai sekarang tak ada pengumuman. Tahu tak kenapa? Sebab 2-3 ekor dalam bersatu. Jangan percaya berita palsu, kononnya Hamzah lah telah ini, semua berita palsu. Ini ada 2-3 orang dalam bersatu. Disebabkan kemaruk nak jadi mungkin iri hati ke, saya tak tahulah, cemburu ke apa ke, mereka nak nama orang depa naik sebagai PM ke apa, semuanya sedang didalcakan. Masih boleh, keadaan masih boleh diselamatkan sebab masih boleh buat sidang media ataupun usul percaya dalam masa terdekat. Kalau tidak, lupakanlah, ya. So andai kata mereka terus gagalkan perjuangan di mana umat Islam di negara ni sudah bersatu, dan hanya sebab 2-3 individu ni semuanya gagal, dan jika keadaan ni berterusan, saya tidak syak lagi Najib kembali sebagai PM selepas PRU 16. Kau percayalah saya, ya. Sama juga yang saya ramalkan semua ni terjadi, tetapi yang 2-3 MP bersatu yang kucak-kacirkan keadaan ni di luar kawalan saya. Okay. So that will happen. Dan apakah pandangan saya jika Najib kembali sebagai Perdana Menteri? Itu saya dah beritahu dalam live yang lepas. Saya tunggu dulu, saya tidak ingin bongkarkan. Okay, saya tidak ingin bongkarkan, tetapi itulah realiti semasa.
Okey. Ini menjawab soalan orang yang tanya saya, mungkinkah, soalan memang direct, mungkinkah Najib kembali sebagai Perdana Menteri? Jawapan saya, tidak syak lagi jika keadaan ini berterusan. Okey. Melainkan Najib berpaut kepada PH, itu akan gagalkan dia memang akan tenggelam. Now, live yang lepas saya dah jawab lagi satu soalan yang ditanya kepada saya, adakah ini strategi baik pihak contohnya Kem Anwar ke PH ke untuk membantu mereka? Saya teramat yakin tidak. Saya tidak percaya ini ada kaitan dengan Anwar dan Zahid, kerana pembebasan Najib menerusi pengampunan akan rugikan PH dengan UMNO bawah Zahid. UMNO bawah Zahid lah. Dia akan rugikan PH. Kita dah tahu PH ni akan tenggelam, ya, melainkan persempadanan semula dilakukan. Persempadanan semula ni bahaya. Dan jika mereka berjaya, jika ada MP-MP Melayu berpaling tadah, ada orang yakin, don't worry, persempadanan semula tidak akan terjadi sebab MP-MP walaupun mereka kekal pembangkang, MP-MP UMNO akan tolak. Don't be too sure lah. Politik ni don't be too sure. So andai kata persempadanan semula berjaya, itu cerita lain lah. Tetapi jika persempadanan semula gagal, seperti mana yang diimpikan oleh pihak tertentu, maka saya tak syak lagi dengan sekiranya kegagalan bersatu ni diteruskan dan tidak ada perubahan dalam kerajaan, Najib akan kembali sebagai PM Malaysia. Itu jawapan saya. Okey. So, sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.